Puan, bangun Puan, 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 Puan. Di mana ini? Puan, ini rumah agam pribadi Encik Zhao Wuxi. Puan Zhao Wuji. Bukankah itu watak dari novel fantasi yang saya baca? Saya terjumpa dalam buku. Dan pada malam perkawinan mereka, wanita umpan meriam yang bunuh diri terjun ke kolam. Ayah, saya mohon awak jangan kawinkan saya dengan syaitan tua pembunuh itu. Boleh? Zhong Ying, ayah pun tak boleh buat apa-apa. Saya boleh ada hari ini. Semua kerana pertukaran dengan Zhao Wuji. Dia membuat saya kaya dan makmur. Dan saya kahwinkan anak sulung saya dengan dia 25 tahun kemudian. Tapi saya pun bukan anak perempuan sulung awak. Awak curang sebelum saya lahir. Lelaki tua ini melahirkan Zhong Xuan. Asal-usul Xuan-Xuan. Jangan cakap arahan ibu bapa awak tak perlu kahwin. Humph. Akhirnya, Zhong Ying yang marah, benci, dan takut perkahwinannya terbongkar. Terjun ke kolam pada malam perkahwinan mereka. Tapi, saya tak boleh salahkan dia kerana penakut. Lagipun, Infinity adalah penjahat nomor 1 dalam buku. Dia abadi, kaya setanding negara IQ sangat tinggi. Kekuatan lebih tinggi. Kejam sombong. Boleh hancurkan satu division dengan tangan kosong. Sesiapa yang berani menipu dia, mesti pilih kubur awal-awal. Mustahil berharap Zhao Wuji tak akan tahu tentang perkahwinan ganti. Apa yang patut kita buat? Fikirkan. Oh, betul. Saya ingat dalam buku itu disebut syaitan itu mempunyai kelemahan yang tidak diketahui. Awak boleh empati dengannya selepas cium dia. Hidup, mati, suka, duka. Jika dia nomor 1 di dunia, maka saya adalah kelemahan nomor 1 di dunia. Apa yang dipanggil kekayaan dan insurans kekayaan. Tak kira betapa hodohnya syaitan besar ini, atau betapa kejamnya mulutnya dicium. Tuan, awak di sini. Syaitan rupa macam ni. Maklumat penting macam ni tak ada dalam buku. Tenang, walaupun dia tampan, hatinya hitam. Cium dia. Apa yang awak buat? Saya teruja sikit jumpa suami sejati saya. Kau tak menangis tadi? Kau nak bunuh diri dengan terjun? Menangis sebab benci kahwin terjun tu, macam yang kau nampak, semata-mata sebab kaki tergelincir. Bawa dia balik ke bilik dia. Periksa sekarang. Apa personality Cik Zhong? Ya, Tuan. Xiaoxia cari baju tidur paling seksi untuk saya. Ya, Puan. Suami, cahaya bulan malam ni cantik sangat. Tapi awak lagi cantik. Jijiknya, tapi lelaki suka benda macam ni. Pergi tidur je. Aku tak percaya. Jangan cium. Siapa cakap aku nak mati? Ni jelas satu tawaran hebat. Tuan suruh awak rehat awal. Dia tak ikut saya ke? Tuan tak pernah dengan orang lain. Rupa-rupanya dia juga takut kalau cium orang, dia akan dapat sinestesia. Pepijat nih. Tak hairanlah aku kesunyian bertahun-tahun. Nampaknya kita kena ambil inisiatif. Pura-pura jatuh. Taburkan snack padanya. Kemudian curi-curi dekat dia sambil tolong lap badannya. Suami makan dimsum.
begitu kuat dan bahaya. Suami, nampaknya ada ulat dalam mata saya. Tolong tiup. Xiao Xia. Puan, awak oke ke? Oke, cukuplah. Serangan tak sengaja tanpa persediaan. Tunggu hingga dia nak tergelincir. Aku beri dia pernafasan buatan. Kau datang sini. Sebenarnya, aku pun boleh tak pergi sana. Datang sini. Sebenarnya kau nak buat apa? Saya cuma nak cium awak. Rugi, sebab beza tinggi. Awak tahu tak? Saya tahu awak tak suka saya. Pasangan lain baru bercinta lekat macam gam. Tapi awak tak pernah senyum pada saya. Saya cuma nak dekat dengan awak. Awak cuma... Cih, lelaki betul-betul makan benda nih. Saya betul-betul takut tidur seorang malam. Senang je. Puan, jangan takut. Saya ada di sini. Oke, Puan, awak nampak tak gembira sikit? Xiao Xia, hidup saya susah. Sejak Zhao Wuji macam ni. Kenapa awak masih nak kawin? Encik dah semak. Dikatakan Cik Jong, seorang yang introvert. Tak pun. Oke. Adakah itu mungkin? Zhong Qingxiang takut awak akan mengancam dia dengan anak perempuan awak. Saya tidak berani menderhaka kepada awak. Jadi, saya hantar yang palsu. Bukankah awak dah uji DNA Zhong Ying sebelum ini? Ya. Adakah mungkin puan itu tiba-tiba bertukar jantina? Mengubah gunung dan sungai itu mudah. Sifat semula jadi sukar berubah. Itukah sebab awak tidak faham wanita? Menurut Xiao Xia, puan selalu murung sebelum berkahwin. Nampaknya dia tidak mahu berkahwin. Tetapi selepas melihat awak sendiri, dia mula berdandan dan mahu hadir. Apa maksud awak? Puan, dia jatuh cinta dengan awak. Tuan, itu perkara yang baik. Awak risau sebelum ini, takut mencetuskan empati dengan orang lain. Sekarang, awak hanya perlu beritahu istri saya kebenaran. Puan sangat sayangkan awak. Semasa awak berada di sana, tutup mulut awak sahaja. Rahasia sinestesia secara langsung mempengaruhi hidup mati Zhao. Tiada ruang untuk kecuaian. Faham? Dia akan balik esok. Saya ada urusan nanti. Awak awasi. Yah. Zhao Wuji tidak akan datang teman saya balik ke pintu. Saya juga hantar kamera pengawasan. Nampaknya awak masih risau tentang saya. Zhong Ying. Awak masih ada pikiran buruk tentang saya. Ia sengaja berbaring dalam perangkap di satu-satunya laluan saya. Menunggu peluang untuk melompat ke dalam pelukan saya. Bukankah ini Gu Mingyu, hero novel asal? Dia dan Zhong Ying adalah kekasih zaman kanak-kanak. Dia juga bos langsung Zhong Ying di tempat kerja. Tetapi selepas melihat Zhong Xuan yang dibawa pulang oleh Zhong Qingxiang, dia beralih, jatuh cinta dengan sampah Zhong Xuan. Kenapa awak tengok saya macam tu? Saya beritahu awak apa? Saya datang jumpa Xuan hari ini. Jangan berkhayal. Awak tidak layak. Abang Mingyu, macam mana awak boleh cakap macam tu pada orang? Orang betul-betul sedih. Dia sebenarnya mempunyai hubungan lama dengan Gu Mingyu. Zhong Ying, saya akan ingatkan awak buat kali terakhir. Jangan terlalu sayang saya. Satu-satunya orang yang saya cintai ialah Xuan. Maaf, saya ada rinitis. Pinjam lengan baju awak nak lap. Zhong Ying, awak ni menjijikkan ke? Saya tak sejijik awak. Tak sengaja terlanggar awak. Awak nak rosakkan saya ke? Awak tahu siapa suami saya? Namanya Zhao Wuji, kakinya 2 meter panjang, perut 8 pek. Orang kacak buat Tuhan marah.
Saya tak nak berpantang daripada mempunyai suami yang baik seperti saya. Saya bayangkan awak. Apa yang saya bayangkan? Saya bayangkan awak pusing. Saya nak awak yakin diri. Awak? Zhong Ying, tunggu saja. Zhao Wuji, syaitan tua tu tak tentu. Nanti awak akan banyak menangis. Yo, janganlah bising dan mula mengutukkan. Kalau satu hari saya nangis, saya akan nangis untuk seluruh keluarga awak. Awak. Hey, hello. Oke, Puan memang hebat. Nak kemana nih? Dia ada jari emas. Saya dah baca skrip. Siapa nak takut? Budak perempuan ni, baru beberapa hari, kawin masuk keluarga Zhao dah. Mula menunjuk, pukul berapa ni? Encik Gu, kenapa tak makan dulu? Saya boleh tunggu Xuan. Oh, tunggu sekejap. Makanan ni dah sejuk. Orang dah panjat dahan tinggi. Macam mana dia boleh ada bapa macam awak dalam matanya? Ibu, ayah, dan kakak mungkin ada halangan di jalan. Awak akan cakap untuk dia. Saya dengar tentang malam pengantin, dia bunuh diri dengan terjun ke kolam. Bukankah ini memudaratkan seluruh keluarga kita? Kalau dia betul-betul mati, baguslah. 101. Selamatkan kita dari rasa takut. Pada asalnya, supaya tidak dikesan oleh Zhao Wuji, saya masih nak main bapa anak dengan Zhong Qingxiang. Tapi sekarang nampak tak perlu. Nampaknya ayah betul-betul nak saya mati. Itu akan mengecewakan ayah. Dia masih menangis pada hari perkahwinannya. Saya sangat gembira hari ini. Nampaknya Zhao Wuji layan dia dengan baik. Ibu, tidakkah awak nampak kakak saya balik dengan para pembantu? Zhao Wuji pun tak teman dia, balik ke pintu. Saya langsung tak hargai kakak saya yang baik. Awak akhirnya balik. Heroin novel Zhong Xuanyuan. Jelas, dia anak luar nikah Bapak Zhong Yingzai dengan Lau Xiaoshan. Tapi, untuk menyembunyikan, selepas menjemput ibu dan anak perempuan mereka, mengisytiharkan tiada hubungan darah dengan Zhong Xuan. Dia ada kelebihan luar biasa. Kebanyakan orang yang jumpa dia akan suka dia, kecuali pemberontak. Saya dengar awak terjun ke kolam pada hari awak pergi. Awak oke tak, kakak? Betapa hipokritnya bunga teratai putih. Cakap macam ni depan orang bawahan Zhao Wuji. Bukankah awak sengaja nak memalukan saya? Kakak saya masih suka sangat bercakap. Saya tak sengaja tergelincir. Kakak, apa nih? Adakah kakak awak peduli tentang awak? Kalau macam tu, kakak patut lebih peduli tentang ayah. Berhenti bersopan sangat. Ayah kebuluran sampai mati. Awak makin lama makin sombong. Tidakkah awak tahu adab? Balik dengan tangan kosong. Apa yang saya selalu ajar awak? Siapa yang balik dengan tangan kosong? Awak yang tak keluarkan sepeser pun? Bukan suami saya. Awak, Suami saya? Beri saya villa Shishan dan 2 anak syarikat. Sebagai upacara kepulangan. lepaskan. Makan sekarang. Awak tak boleh lepaskan itu. Saya akan letakkan atas nama ibu saya. Berapa lama ibu awak di hospital mental? Otaknya tak jelas. Apa guna awak beri kat dia? Saya tahu perniagaan di rumah sekarang tak berjalan baik. Saya tak nak tolong. Oh, Qingxiang, awak betul-betul fikir dia bawa hadiah pintu. Dia tak berani keluarkan dan tunjuk pada orang lain untuk tipu awak. Ya, saya tipu awak. Zhong Ying, awak masih belajar tipu ya? Saya tak belajar semua daripada awak. Lagipun, awak paksa saya tipu tentang itu. Awak, Benda tu, kau. Kita dah beberapa hari tak jumpa. Jangan bergaduh bila jumpa, jom makan. Betul juga, gila memang berguna. Kenapa Zhong Ying ni nampak macam dah berubah? Adik saya tak disenangi dalam keluarga Zhao. Gangguan jiwa tuh biasa. Tak boleh macam ni. Kalau suatu hari nanti dia jadi gila, beritahu mereka yang kau anak sulung. Masa tu, Zhao Wuji si syaitan besar akan datang ke rumah untuk culik orang. Kenapa kau dan Ming Yu bersama? Jadi apa yang patut saya buat? Kau kena kawin dengan Ming Yu cepat. Keluarga kau akan merestui kau. Zhao Wuji tak boleh buat apa-apa kat kita ibu dan anak. Ming Yu sanggup kawin dengan saya. Tapi, dia tak pandang rendah pada latar belakang saya. Saya ada idea baik. Cepat-cepat masak nasi mentah. Oh mak, bukankah awak suruh saya beritahu Ming Yu dulu? Tak boleh terima seks luar nikah. Bukankah itu lebih baik? Buat mereka rasa bersalah pada kau.
Tuan itu, kata dia, dah sampai di pintu gerbang keluarga Zong. Saya akan jemput dia. Oke. Kenapa Mak Cik Zhao macam curi-curi? Mengikut masa novel asal. Hari ini, tiada jamuan pulang. Anak ketiga yang bagi Gu Mingyu obat kuat. Gu Mingyu dan Zhong Xuan berhubungan seks. Nampaknya segelas air nih. Ini peluang baik untuk Zhao Wuji ambil inisiatif cium saya. Saya mati kehausan. Cik Ying, ini bukan untuk awak minum. Saya dah minum. Kenapa awak tak pergi ambil minuman lain? Ini betul-betul bukan minuman untuk awak. Apa yang awak buat? Saya datang bawa air untuk Encik Gu. Gu Mingyu, awak juga bos syarikat tersenarai. Kenapa saya tak boleh minum segelas air pun? Mak Cik Zhao, saya tak haus. Biar dia minum. Bukan semua orang boleh minum air nih. Saya baru kawin 2-3 hari. Awak tak nak benarkan saya minum segelas air pun sekarang? Tak boleh bagi dia minum. Tak boleh bagi dia minum, Kak. Kalau nak minum air, tuang sendiri. Kenapa nak rebut? Semakin kurang awak benarkan saya minum, semakin saya nak minum. Hei, budak kurang ajar, kau budak kurang ajar. Itu ke apa yang mak gila kau ajar? Nama saya Zong, ini rumah saya. Saya boleh minum kalau saya nak. Cik Ying, awak betul-betul tak boleh minum. Kalau awak bagi pada saya, awak akan minum. Kau budak kurang ajar. Lepaskan saya. Aduh, bukankah ia hanya segelas air? Untuk apa? Xuan, biarkan dia minum. Tak boleh lepaskan. Mingyu. Bagi kat saya, punya saya. Lepaskan saya. Saya nak minum. Ini dia. Oh ya ampun, kurang didikan buat N. Zhao ketawa. Apa yang kau buat? Berhenti. Suami, tengok anak kau. Demi segelas air, potong tangan saya. Zong Ying, ada apa dengan kau? Kau masih ada rasa hormat ke? Saya cuma nak seteguk air. Kenapa korang semua halang saya? Ada apa-apa dalam air nih? Apa yang segelas air boleh buat, Zhong Ying? Saya rasa kau ada paranoia dianiaya. Perempuan saya. Bukan giliran Gu Shao nak cakap sembarangan, kan? Ajaran N. Zhao, saya rasa hari ini istri kau betul-betul tak masuk akal. Istri saya, Zhao Wuji. Sememangnya ada keyakinan untuk tak masuk akal. Sungguh dominan. Saya suka giliran saya. Suami, mereka semua bully saya. Abang, awak terlalu seperti orang luar. Saya tidak sangka istri kedua Encik Zong begitu kejam. Jangan sesekali panggil saya ibu mertua. Dia sengaja menyebut perkahwinan kedua. Encik Zhao, dia tidak sengaja tadi. Sengaja ke? Saya sudah putuskan. Encik Zhao benar-benar hanya benarkan pegawai negeri buat salah. Jangan biarkan rakyat menyalakan lampu. Dan disitulah saya akan letakkan hari ini. Xuan dan Mak Cik Xiao. Saya tanggung. Aduh, awak pijak kaki saya. Maaf. Mak Cik Xiao, saya tak nampak dengan jelas. Abang, saya rasa sangat tidak selesa. Ada sesuatu yang tidak kena dengan air ini. Apa yang mungkin salah dengan air ini? Saya rasa awak yang ada masalah dengan air. Mereka tidak benarkan saya minum. Awak cakap merepek. Betul tuh. Afrodisiak dalam air. Afrodisiak ini tiada penawarnya, hanya. Hanya apa? Ia hanya boleh diselesaikan oleh suami. Suami, tolong saya, tolong saya. Macam mana kalau awak tak faham? Saya takut badannya tidak tahan lagi.
Jangan bergerak. Macam mana perasaan awak sekarang? Apalagi yang boleh saya pikir? Obat itu diminum dengan sia-sia. Semua macam tuh. Awak, jaga saya. Dengan tudung sutra ke. Terima kasih karena selamatkan saya. Seharusnya Dan terima kasih karena mempertahankan saya di hadapan keluarga Zong hari ini. awak adalah istri saya. Tak bagi pun saya cium istri macam mana. Maaf, Saya kata ia satu penghormatan menjadi istri awak. kalau begitu, awak rehat dulu. Rehat elok-elok, kita balik rumah. Nasib baik, Mingyu saya tak banyak tanya pasal tu. Dia bodoh dan tak ada otak. Tapi Zhao Wuji ni agak melindungi istrinya. Tak hairanlah Zhong Ying begitu yakin hari itu. Kalau aku kahwin dengan dia dari awal, adakah dia akan melindungi aku seperti ini? Boleh awak bangun? Dengan orang macam tu takkan berakhir dengan baik. Macam mana dengan Xiao Gushao? Agak naif. Tapi orangnya simple. Dia maju ke depan bila perlu. Dia juga pijak kaki awak. Okey, berhenti fikir pasal tu. Perempuan mati tu dah kahwin. Kalau Zhao Wuji tahu, kita tipu dia. Tak ada yang boleh makan, pusing sana. Encik Zhao, kenapa tak masuk kereta dulu? Saya ada beberapa perkataan nak cakap dengan makcik saya. Kita macam belalang atas tali. Zhao Wuji nak kahwin dengan anak sulung. Kau palsu. Jangan fikir kau boleh bersama dia. Kalau kau degil nak guna dia lawan aku, nanti aku dedahkan identiti kau. Nanti semua orang mati. Tapi kalau ikut per kepala, kau nampak ada ramai orang. Kau gila. Kau balik nak buat aku marah. Aduh ayah, saya gurau je. Kita ayah dan anak, mesti sebulat suara. Jangan risau. Itu yang terbaik. Benda tua, aku tak boleh buat apa-apa pasal kau sekarang. Tunggu sampai aku cium Zhao Wuji. Dan balik cari kau sebagai buku besar. Novel asal menyebut, sebab Zhao Wuji nak kahwin dengan anak sulung, ialah sebab dia meramalkan anak sulung Zong Qingxiang. Itu penjelmaan semula cahaya bulan. Zhao Wuji, jenderal berusia 1000 tahun. Saya pernah mencintai seorang wanita, bernama Yan Fei. Kamu sebenarnya membunuh ayah saya. Fei, dengar penjelasan saya. Saya tidak tahu ayah kamu ada di bandar. Kalau tidak, lebih baik saya mati daripada menyelamatkan nyawanya. Dia adalah orang kegemaran saya. Kamu bunuh dia, saya akan bunuh orang yang kamu cintai juga. Saya kutuk kamu hidup selama-lamanya. Jangan pernah bercinta. Saya kutuk setiap orang yang kamu cintai mati. Karena kamu... Jadi dalam novel asal, selepas Zhong Ying mati Zhao Wuji tidak terkejut. Dia jadi lebih gila. Dia rasa dia masih dibenci dan dikutuk oleh Yan Fei darah anjing, yang baik sememangnya benci sastera. Zong Qingxiang betul. Sebaik sahaja Zhao Wuji tahu dia telah mengahwini orang yang salah. Hanya saya yang akan berada dalam bahaya, bukan Zhong Xuan, cahaya bulan putihnya. Keluarga Li berani kamu buat gerakan kecil di depan mata saya. Mulai hari ini, keluarga Li habis. Novel menyebut tentang keluarga Li ini karena dia berbohong kepada Zhao Wuji dan hilang dari Bandar Jiang dalam semalam. Sejak kamu mengambil inisiatif untuk menciumnya, kamu juga tidak boleh menciumnya. Kemudian coba untuk mempunyai sedikit hubungan positif dengannya pada masa depan. Elakkan menyentuh sisik songsangnya. Dia sengaja menjaga jarak dengan saya. Kenapa saya tidak nampak istri saya 2 hari ini? Saya dengar daripada Xiao Xia bahwa dia baru-baru ini kerja lebih masa hingga lewat malam setiap hari.
Lagipun, ketua dia adalah Gu Mingyu yang bangsat itu. Dia bekerja di syarikat Gu Mingyu. Ya, ia masih pribadi Gu Mingyu. Pembantu. Kenapa awak tidak beritahu saya lebih awal? Tidak, saya sudah menyiasatnya. Sebelum ini, saya dah bagi awak semua maklumat, tapi awak tak baca. Awak langsung tidak peduli tentang Puan sebelum ini, kan? Tuan, awak takkan jatuh cinta dengan Puan, kan? Aku semudah itu tergoda? Saya risau tentang dia. Untuk mengelakkan sesiapa menggunakan dia melawan saya. Kalau begitu, saya akan cari orang untuk pecat dia dari Gus segera. Tidak semestinya. Dipecat tanpa sebab. Dia akan berasa tidak selesa. Katakan awak tak suka, saya ambil berat perasaan. Maaf, Saya cakap, dia bergaul dengan Gu Mingyu siang dan malam. adakah kita ada sebarang kerjasama dengan Gus kebelakangan ini? Tiada kerjasama. Persaingan sentiasa ada. Proyek pembangunan 13 bandar bincang dengan Gus tentang kerjasama. Susah juga Hiro nak lawan perempuan cantik. Saya akan buat sekarang. Kopi apa nih rosak? Zongying, apa yang awak buat? Awak minta gula. Saya juga merakam proses pembuatan. Nak saya tunjuk? Idea bagus. Selepas awak kawin dengan Zhao Wuji, awak makin menjadi-jadi tak bertata susila. Berani awak membantah kata-kata saya. Gaji awak hilang bulan ini. Kasihan Jong Ying. Macam mana kehidupan awak sebelum ini? Tak guna langsung, tak masuk akal. Sebab saya ada Goldfinger protagonis. Semuanya berjalan lancar dalam perniagaan. Tengok undang-undang buruh Encik Gu. Awak. Mingyu, kenapa marah? Kakak, dia suka sangat kat awak dulu. Awak bagi dia muka sikit? Mestilah saya, Xuan, yang matang. Awak belajar daripada kakak awak. Awak minum kopi apa? Saya buatkan sendiri. Untuk awak. Perkara macam ni, macam mana sampai giliran awak sebagai pengarah pemasaran buat. Biarkan pembantu kecil ini pergi. Oke, baiklah. Saya pergi. Semua pergi. Lagipun, Zongying suka Encik Gu dulu, jadi dia kena bagi dia masa untuk terima. Beberapa sudu garam. Setengah tin lada lagi. Kacau lagi. Minum selagi panas. Encik Gu yang dihormati, ini apa yang kakak saya ajar saya buat. Macam mana kakak saya buat? Sedap. Belajar lagi daripada kakak awak. Encik Gu, awak okey ke? Awak nak saya panggil 120, Encik Gu? Tuan, tak perlu awak urus sendiri proyek kecil di tingkat 13 kan? Lagipun, ini kali pertama bekerja sama dengan Gus. Masih kena pertimbangkan aset mereka. Saya nampak awak datang nak jumpa wanita itu. Awak dengar tak? Zong Ying masih rindukan Encik Gu. Saya buat kacau di pejabat Encik Gu. Zong Ying juga seorang wanita yang sudah berkahwin. Bukankah ini memperdayakan suami awak? Ya Tuhan. Tuan, jangan dengar omongan mereka. Puan bukanlah orang macam itu. Wanita saya sendiri. Saya tahu. Encik Zhao. Saya minta maaf. Encik Zhao, Encik Gu tidak sangka Tuan datang sendiri. Dia tidak sihat hari ini. Pergi ke hospital. Tinggalkan proyek selepas 13% kepada saya untuk berhubung dengan Tuan. Macam mana dengan Zongying? Tanya Zongying sebaik tiba. Kakak saya juga risau tentang badan Encik Gu. Saya pergi ke hospital. Oh,
Mereka bergaduh sejak kecil. Biasa ada perasaan. Jangan ambil hati. Mereka biasanya bersendirian di syarikat. Saya dah biasa. Sebagai suami, saya tak dapat jumpa istri sepanjang hari. Gu Mingyu, sampah tu. Tapi saya lekat dengan dia setiap hari. Datang kepada Encik Zhao. Tuan minum kopi. Saya lapkan untuk Tuan. Asyik fikirkan Zhongying. Saya langsung tak perasan orang datang. Tidak. Hospital mana yang mereka pergi? Awak akan rasa tak selesa pakai baju ni? Biar saya tukarkan untuk awak. Saya kata tidak. Saya tak sengaja. Zhao Wujini sangat acuh tak acuh pada saya. Padahal saya kekasih dia. Saya pasti akan bawa awak balik. Zhongying, boleh awak kawal tu? Awak nak bunuh saya ke? Aduh, bos. Bukankah ini demi nyawa awak? Macam mana kalau awak beku di tengah jalan? Awak. Bos harap bersabar dengan saya. Bila sampai hospital, terus bagi awak cuci perut. Cuci perut? Saya tak nak cuci perut. Saya nak balik rumah. Saya nak balik rumah. Awak pasti tak nak? Saya nak balik rumah. Baguslah, Niuma Xiaosuke boleh cuti shift pagi hari ini. Dia tak pernah datang ke hospital. Zhong Xuan tu, tak perlu bohong. Baik tuan, kenapa tak telepon puan terus? Tanya dia di mana sekarang. Kalau awak tak telepon dia, biar dia pulang kemana dia suka. Mustahil puan berada di rumah pada waktu ini. Gu Mingyu tu memang Zhou Jiapi. Bukannya awak tak tahu. Mereka pergi kemana? Nampak tak? Saya suruh awak telepon, tapi awak tak telepon. Saya tak tahu kalau awak tanya saya. Itu tak masuk akal, tuan. Jadi awak telepon dia. Kau panggil dia. Apa? Dia nak pergi hospital sakit jiwa? Oh, faham. Dia pergi jumpa ibunya. Ya. Kenapa kau tak jumpa aku beberapa hari? Macam mana? Suami aku tampan dan kaya. Sekali masuk dalam orang ramai. Yang itu sangat menonjol. Menyakitkan mata aku. Tapi ini semua, Aku belum lagi jumpa ibu mertua secara rasmi. kalau macam itu, tak akan jadi kecoh sangat. Mak, aku tak dalam keadaan pikiran yang baik. Jangan provokasi dia. Ada sesiapa di sini nak selamatkan Ahying aku? Hao, tolong selamatkan adik aku. Hao, milik aku. Mak, kau okey? Ahying baik. Ahying tak takut, Mak. Ada sini? Mak ada sini? Hati-hati. Peluang daripada Tuhan. Awak okey ke? Ya, saya okey. Maaf, situasi kecemasan tidak dikawal dengan betul. Awak marah ke? Saya okey. Awak juga kata kecemasan, saya boleh faham. Lain kali lebih lembut.
Nampaknya ini mekanisme pertahanan novel asal. Saya bimbang kalau saya cium Zhao Wuji dan ikat dia, ia akan merosakkan plot. Tapi Zhao Wuji ini nampaknya tidak terlalu teruk pada saya. Mungkin saya boleh buat apa yang saya mau. Tunggu sekejap. Ying, jangan menangis. Ibu oke. Dalam novel, Ibu Zhong Ying asalnya seorang wanita kaya. Kawin dengan Bapak Zhong Yingzai. Kemudian, selepas ayah berdiri teguh, mereka membunuh Datuk Zhong Ying dan Abang Zhong Ying satu persatu. Dia juga menghantar Ibu Zhong Ying ke hospital mental untuk membuatnya gila. Kalau awak beritahu Zhao Wuji perkara ini, saya takut dia akan tahu yang saya adalah pengganti perkawinan kerana ini. Tak apa kalau awak tak cakap. Ya, semuanya sudah berakhir. Adakah awak susah di rumah Zong sebelum ini? Menyusun semula keluarga, biasa ada percanggahan. Mak, dah lewat. Balik dan berehat. Awak bukan anak perempuan saya. Mak, tengok lebih dekat. Saya Ying. Makcik juga ada tahi lalat di lengannya. Kau, Ying. Kau cedera? Sakit ke? Tak sakit. Kalau tiup, tak sakit. Ibu saya meninggal ketika saya berusia 3 tahun. Rupanya, perasaan disayangi ibu adalah, Zhong Ying, masih ada orang di dunia ini yang sangat menyayangi kamu. Kaulah yang menolak Ying tadi. Mak, awak terlalu berani. Walaupun syaitan besar yang bunuh berjuta orang pun, awak berani pukul. Ensik Zhao, mak saya tak sengaja. Dia biasanya tak kenal. Ya, Siapa awak? Jangan pikir tinggi badan awak hebat sangat. Kalau awak berani bully kami lagi, cobalah. Saya akan suruh anak saya pukul awak sampai mati. saya tak ada. Mak betul-betul tak. Ying, jangan takut. Ibu berani bersama awak. Mak, dia betul-betul tak bully saya. Kalau awak berani bully anak saya lagi, saya akan pukul awak sampai mati. Puan, kakak awak datang nak jumpa awak. Ujung minggu yang hebat. Siapa? Oh. Siapa yang datang jumpa saya? Kakak awak. Zhong Xuan, apa yang dia buat di sini? Encik Zhao tak ada di rumah hari ini? Tak sepatutnya ada. Awak pun tak tahu, suami awak ada di rumah? Kami biasanya tak campur urusan masing-masing. Nampaknya hubungan antara mereka berdua tak sebaik yang saya jangkakan. Tak hairanlah lagi pun, Zhao Wuji ditakdirkan untuk saya. Dia baik dengan Zhong Ying, ia cuma untuk menunaikan kewajiban sebagai suami. Kakak, kenapa awak terfikir nak datang jumpa saya hari ini? Hai, awak kawin untuk kakak awak. Kakak saya selalu rasa bersalah. Saya faham maksud ayah. Dia nak guna saya untuk menangkap Gu Mingyu, menantu emas itu. Jadi, awak hanya boleh kawin dengan Zhao. Kakak, sebenarnya aku tak pernah suka Gu Mingyu dalam hati. Kalau macam itu,
awak boleh tukar balik dengan saya pun tak kisah. Betul ke? Awak betul-betul nak tukar balik? Reaksi dia nak tukar balik ke? Hei, adik cakaplah sesuatu. Awak betul-betul nak tukar balik. Sejujurnya, walaupun Gu Mingyu ni bodoh sangat, tapi sekurang-kurangnya dia tak bunuh orang sesuka hati. Kalau kita tak boleh nak bersama, paling teruk pun saling tampar dan bercerai. Tapi Zhao Wuji ni macam bom jangka. Mungkin satu hari nanti dia akan meletupkan aku, sampai mak sendiri pun tak kenal. Macam mana? Adik-adik cakaplah sesuatu. Awak betul-betul nak tukar balik? Jika kamu terus terang beritahu Zhao Wuji bahwa kamu nak ubah balik, dia pasti akan marah sampai nak bakar orang. Mungkin saya yang akan terbakar sampai mati. Tapi kalau Zongshuan ambil inisiatif untuk kejar dia, menggoda dia tak boleh tahan dengan hubungan sulit itu. Mungkin kemudian dia pandang saya dengan kasihan dan lepaskan saya. Saya dah pikir, kawin dengan ayam, ikut ayam, kawin dengan anjing, ikut anjing. Asalkan Zhao Wuji tak tinggalkan saya boleh habiskan sisa hidup dengannya. Saya sibuk sangat kan? Suami, awak sibuk? Awak dengar tak apa yang mereka cakap tadi? Puan kata, asalkan Zhao Wuji tak tinggalkan saya akan habiskan hidup dengannya. Kakak, saya cuma nak uji awak. Nak tengok, sama ada awak ikhlas dengan Zhao Wuji. Jangan ambil hati. Buat-buat je nasib baik, Lao Tzu pandai. Kalau tidak, hari ini awak boleh makan nasi kotak panas. Adik Zhao Wuji, dia selalu ada apa-apa. Kamu cakap ia ruang pribadi. Macam mana saya tahu? Hei, Zongshuan ni bukan cuba nak buat sesuatu jadikan? Oke, nanti saya tolong awak. Lagipun, kalau saya nak Zhao Wuji Green, saya bergantung padanya. Kakak, di mana dia selalu tinggal? Bilik belajar. Tunjuk jalan. Hei kakak, kenapa awak tak buka pintu? Ini adalah kawasan pribadi Zhao Wuji. Berani saya masuk? Masuklah dan tengok. Saya minta awak. Kakak saya ada hasrat kecil macam ni. Oke. Ambil video. Tinggalkan satu bukti. Awak nak masuk sendiri. Awak pun. Baiklah, baiklah. Saya masuk. Apa nih? Nampaknya, inilah orang yang ada dalam hati Zhao Wuji, Yan Fei. Kak, awak rasa orang dalam lukisan ni macam saya? Lukisan ini lebih abstrak. Saya tak boleh nampak macam siapa. Itu sebab awak tak faham dia. Betul, saya tak faham tentang masa lalu, dan sekarang kamu berdua. Kak, hari jadi awak akan tiba dalam beberapa hari lagi. Mari kita adakan makan malam, keluarga yang meriah. Bukankah ia sekadar hari jadi? Tak perlu susah-susah sangat. Kak, buatlah. Ini adalah tanda sayang kakak awak. Nampaknya Zongshuan akan melakukan sesuatu yang baik semasa majelis makan malam. Tolong mesti tolong. Hei, macam mana dengan Xuan? Kakak saya kata dia akan buat persembahan untuk saya. Alamak, budak ni. Bila kau jadi rapat sangat dengan Zong Ying, Persembahan? Persembahan apa?
Zhongshuan, ini Helah yang baik. Tidak seorang askar pun semua sekali. Dia membawa Zhao. Wah, rupanya air mata buaya. Kau memang hebat. Puan, dia tak berperasaan ke? Suami dia merenung perempuan lain lama sangat. Dia menangis. Dia ketawa. Puan memang hebat. Bodoh sahaja. Macam mana jadinya? Kau suka persembahan aku? Hari ini hari jadi Zhong Ying. Dia suka aku. Tadi aku menangis. Kenapa mulut masih keras? Zhao, ini salah kau. Kau tahu kenapa kau dengan Yan Fei? Sebab kau tak buka mulut. Terangkan, terangkan. Apa masalah kau? Kenapa kau asyik tersentak? Tak ada apa. Zhong Ying sengaja main wayang pada masa kritikal. Menyusahkan aku. Kenapa kau masih tak gembira? Kamu menangis tadi. Kamu masih tidak mengaku. Ada pasir di mata saya tadi. Baiklah, baiklah. Harapan sudah habis. Degil saja. Zhao Wuji, kamu telah dihukum kesepian seumur hidup oleh cinta. Encik Zhao, saya minum untuk awak. Oh, ibu. Xuan, awak gila ke? Ayah, Zhao Wuji asalnya milik saya. Kenapa saya tak boleh cakap macam itu? Bukankah awak nak kahwin dengan dia? Bukankah awak kata dia tua dan kejam, takut dengan apa yang dia akan lakukan pada awak? Kalau tidak, beraninya saya tipu Zhao Wuji? Tiada siapa beritahu saya dia macam itu sebelum ini. Xuan, awak masih terlalu muda. Ia Zhao Wuji. Dia tinggi dan kacak, cukup berkebolehan. Tapi, boleh ke dia makan semua ni? Dia telah bunuh ramai orang selama ini. Buat banyak musuh. Awak jadi perempuan dia. Awak tak Jadi, apa masalahnya kalau awak dapat balas dendam? Demi dia, aku sanggup. Kami pernah berkahwin dalam kehidupan lampau. Dia tak tahu berapa tahun dia menunggu saya. Dan inilah dia. Walaupun saya mati, saya akan mati bersamanya. Awak. Saya, Zhong Qingshan. Kenapa awak ni otak cinta sangat? Mak, Patut kerahsia tu diberitahu pada Xuan. Saya tak tahu apa dia buat sekarang. Saya sebenarnya harap dia ingat kehidupan lampau. Lebih baik kalau awak tak ingat. Sekurang-kurangnya ia tak akan sakit. akulah Infinity. Awak buat apa? Apa sebenarnya yang awak nak buat? Tolong hormati diri sendiri. Infinity, awak tak ingat siapa saya ke? Kenapa saya perlu ingat siapa awak? Kalau bukan kerana Zhong Ying, kita pun tak akan saling kenal. Jangan degil lagi. Awak tak rasa baju ini macam pernah saya nampak? Bukankah sama dengan orang dalam lukisan tu? Awak masuk ke bilik belajar saya. Boleh saya masuk? Istri saya pun jarang masuk. Kenapa awak masuk? Dialah yang membawa saya masuk. Saya pakai baju ini hanya untuk mengingatkan awak. Sayalah yang awak tunggu selama ini, Zhong Ying. Dia seorang penipu. Maaf, Encik Zhao, dia anak angkat saya. Maafkan saya. Dia gila, saya bawa dia pergi. berhenti. Kenapa dia kata Zhong Ying adalah penipu? Itu kakak saya. Dia histeria. Dia tidur berjalan. Ayah, bawa kakak saya turun. Dia, Saya tak akan pergi. Kami jelas saling mencintai. Kenapa awak pisahkan kami? Ups, yang tidak pasti adalah saya. Tidakkah awak kenal siapa saya? Ayah,
Awak betul. Awak gila. Jangan pakai baju ini lagi. Saya tak nak lihat. Zhong Ying, dia pengganti. Saya anak perempuan sulung. Sudah habis. Sudah habis. Habislah sudah. Mana nak dapat bekas makanan? Maaf, Semasa ibu Zhong Ying mengandungkan abang Zhong Hao, ayah saya curang dan ibu saya melahirkan saya. Saya setahun lebih tua daripada Zhong Ying. Saya anak sulung, perempuan Zhong Qingxiang. Kekasih awak. Zhong Qingxiang. Encik Zhao, jangan dengar cakap karut dia. Zhong Ying, dia anak sulung saya. Saya langsung tiada hubungan darah dengan Zhong Xuan. Saya baru jumpa ibunya beberapa tahun lepas. Ayah, jangan tipu lagi. Kalau awak tak percaya saya, kita boleh buat ujian DNA. Lihat, sama ada saya, anak kandung dia. Lihat. Aduh, zalim betul. Bukankah awak nak kahwin? Menangis sampai mati. Suruh Zhong Ying kahwin saja. Mana berani saya tipu Encik Zhao. Awak nak bawa seluruh keluarga. Awak mati sekali ke? Zalim, betul-betul zalim. Suami, aduh. Saya sebenarnya bukan dalang utama dalam perkahwinan Encik Zhao. Saya pun dipaksa. Saya pun tak dapat berbuat apa-apa. Dia kata kalau saya tak kahwin demi Zhong Xuan, dia bunuh ibu saya. Saya juga dipaksa. Jadi awak terjun pada hari perkahwinan. Betul. Tapi saya memang tidak sasarkan awak. Saya takut awak akan tahu yang kami tipu awak. Zhong Qingxiang. Sial kau. Saya betul-betul tak sengaja nak tipu awak. Jadi apa salahnya kalau dia bukan anak sulung? Saya nak awak. Zhao Wuji, kau ni hianat. Apa yang kau merepek nih? Telan 10.000 jarum untuk mereka yang setia pada keikhlasan. Macam mana kalau saya telan 10.000 jarum untuk Zhong Ying? Pada tengah malam, saudara Mara kembali ke bilik untuk tidur selepas mencium. Tumpuan Zhao Wuji sangat kuat. Tapi sekarang sekurang-kurangnya saya selamat. Ia juga terikat dengan syaitan besar. Walaupun kami hanya pengganti, tapi asalkan awak boleh selamat, apa salahnya jadi pengganti? Tuan, kita betul-betul tak nak ajar keluarga Zhong. Zhong Qingxiang memang ayah kepada Zhong Ying. Saya bunuh ayahnya 1000 tahun yang lalu. Saya tak mau bunuh lagi. Faham? Keselamatan rumah Zhao perlu ditingkatkan. Ya, saya akan hantar beberapa lagi pengawal untuk melindungi Puan. Lagipun, awak dah ada empati sekarang. Kalau ada orang nak sakiti dia, saya bimbang, ia akan menjadi buruk untuk awak. Tidak, lindungi saya juga. Saya tak mahu dia terluka kerana saya. Ya, Jantung saya berdegup kencang. Saya sudah hidup lama. Tak pernah teruja dengan ciuman. Nampaknya dia sangat teruja. Kenapa awak melompat laju sangat? Awak masih tidur? Tidur lena sangat. Kenapa jantung saya berdegup laju sangat? Awak
Nadi stabil. Nampaknya tidak berdegup laju. Bukan sebab sinestesia. Jantung saya yang berdegup. Nampaknya empati hanya membolehkan saya merasakan perasaannya. Tak boleh buat dia rasa apa yang saya rasa. Oh, sayang. Saya dah lama bersedia untuk persembahan hari jadinya. Tak sangka, dia dan Zhao Wuji bukan saja tak hargai. Awak hina saya di khalayak ramai. Jam awak. Berani awak bersekongkol dengan Zhao Wuji untuk bully awak? Lihat bagaimana saya uruskan mereka. Sepuluh proyek di 3 bandar suami awak yang mengatur kerjasama itu. Kalau begitu, awak yang kena susuli. Oke, Jalan kecil. Nanti saya bunuh awak. Hai, Encik Ma. Apa gunanya bincang proyek di pejabat? Pergi ke kelab. Saya bawa seorang gadis ke sini. Biarlah dia layan awak. Tak ada masalah. Apa kabar korang? Pembantu kecil saya tak terukan. Bergantung pada sama ada dia bagi muka kepada kita abang-abang. Hei, hahaha. Zhong Ying, angkat gelas untuk Ma Zong kita. pada asalnya, proyek ini tidak bekerja sama dengan Gus. Ia adalah proyek kecil di bawah Zhao Wuji. Maksudnya, pada dasarnya, orang-orang ini adalah pihak B Zhao Wuji, N. Kalau macam itu, jangan salahkan saya kerana berpura-pura jadi harimau. Sejujurnya, Gu Mingyu, awak yang bagi saya proyek nih, mula-mula saya pikir awak nak perangkap saya. Saya tak sangka, awak cuba gunakan saya ke? Hei. Ambil kesempatan atas kecantikan awak. Ahahaha. Tentu sekali. Ambil kesempatan atas kecantikan saya. Nanti biar suami saya uruskan untuk awak. Suami awak. Ya Tuhan, Encik Gu, bukankah awak beritahu mereka siapa suami saya? Encik Gu. Suami perempuan cantik ini ialah. Suaminya adalah pemandu yang memandu saya. Hahaha, rupanya pemandu. Gu Mingyu, awak betul-betul bodoh dan jahat. Awak tak takut saya akan panggil suami saya sekarang? Pukul muka awak. Pukul awak boleh panggil sesiapapun yang awak mahu. Panggil suami awak, panggil dia datang. Dan biar kami lihat. Hei, hahaha. Oke. Hei, apa yang berlaku? Kenapa tiada... Hahaha, Zhong Ying ini mempermainkan kita. Saya nampak bukan telepon bimbit yang tiada isyarat langsung. Dia malu jemput suaminya yang jadi pemandu naik. Jadi, hahaha. Bagaimana kalau saya panggil dia balik untuk awak? Saya keluar nak telepon suami saya. Hei, perempuan cantik nak lari. Biar saya beritahu awak. Kalau awak tak temani abang-abang kami hari ini, jangan sesekali fikir nak pergi. Hei, bukankah cuma nak temani abang-abang minum arak? Apa salahnya kalau awak mabuk? Kami semua orang yang bertamadun. Hahaha. Nampaknya Gu Mingyu sudah bersedia. Hari ini, perangkap ini khas ditujukan kepada saya. Zhong Ying, jangan berlengah. Awak patut minum dan ketawa. Bukankah awak biasanya pandai menggoda orang? Gu Mingyu, saya akan beri awak satu peluang terakhir. Lepaskan saya mungkin, dan biarkan suami saya tinggalkan awak mayat yang utuh. Yo aduh, saya sangat takut. Zhong Ying, biar saya beritahu awak. Saya, Gu Minmin, tak pernah takutkan sesiapa dalam hidup saya. Lagipun, dia seorang yang memiliki aura protagonis. Tapi awak jumpa perempuan yang pegang skrip hari ini. Awak buat apa? Kami suka tengok perempuan cantik percik air, hahaha. Gu Mingyu, awak pasti tak pandai kira. Saya ada kontak lain dengan suami saya. Saya nak beritahu suami saya yang korang semua bully saya. Saya nak beritahu suami saya. Strategi syarikat kita untuk separuh kedua tahun ini ialah globalisasi, internasionalisasi. Awak ada idea?
Kenapa Encik Zhao menangis? Ya, Kenapa? Dan aku menangis. Aku tiba-tiba rasa sedih sangat. Zhong Yingke, banyak sangat air mata. Dia pasti sangat sedih sekarang. Mesyuarat ditangguhkan. Yurui terus pergi periksa lokasi perempuan itu. Ya, Kamu bangsat. Hah. aduh, perempuan cantik menangis pun tak guna. Ini tempat kerja, bukan tadika. Tak kira betapa bencinya awak pada kami, lelaki berminyak. Awak pun kena tunduk pada kami. Cakap macam ni dengan abang. Berapa bayar untuk 1 malam? Abang 2 kali ganda. Sepak suami pemandu awak yang tak guna. Macam mana dengan saya? Tuan dan Puan, talian telepon terputus sekarang. Tetapi lokasi terakhir menunjukkan ia di Oriental Clubhouse. Pergi ke Oriental Club secepat mungkin. Ya, Hahaha. Kenapa Zhao Wuji belum datang lagi? Aku menangis teruk sangat sampai dehidrasi. Pakcik, kamu sangat letih. Dia tak boleh menangis lagi. Kenapa awak menangis? Wanita cantik, berapa harganya? 1 juta. 10 juta. 100 juta agak banyak. Wanita cantik kecil awak agak tamak. Oh, hahaha. Saya tak nak duit. Awak nak apa? Saya nak nyawa awak. Hahaha. Awak dengar tak? Dia nak nyawa saya. Betul ke main-main? Hahaha. Nanti awak tahu. Suami, mereka semua bully saya. Awak tak cedera ke? Awak adalah pemandu. Pemandu. Awak beritahu mereka saya pemandu. Gu Mingyu yang cakap. Dia tak benarkan saya membantah. Ya, saya buat. Betul-betul. Tu yang saya cakap. Kenapa? Apa nih buat? Pemandu? Kereta ni laju sangat. Saya tak nampak dengan jelas. Abang, saya salah. Abang besar, abang besar. Abang besar? Suami dan mereka. Buat sendiri, saya akan buat sendiri. Yurui letakkan orang yang terlibat dalam mencederakan wanita itu kali ini. Selesaikan semuanya. macam mana dengan Gu Mingyu? Adakah apa-apa yang istimewa tentang dia? Ya, Bagaimanapun, Gu Mingyu memang protagonis lelaki novel asal. Kalau awak bunuh dia, saya takut ia akan menyebabkan kehancuran seluruh dunia novel. Pada masa itu, saya takut ibu Zhao Wuji, Yurui, Xiaoxia, dan yang lain akan hilang. Suami, jangan bunuh. Awak takut. Saya cuma takut awak cedera. Ini kali pertama saya dengar awak cakap sesuatu yang serius macam ni. Suami, jadi apa yang awak nak buat? Tentulah awak kena dengar cakap Puan. Tapi saya ada satu permintaan. Apa yang awak cakap? Jom buat lagi. Saya nak semua orang tahu. Awak istri saya, Zhao Wuji. Musuh awak adalah musuh saya. Saya ada soalan lain. Oke. Kenapa awak tak nak saya berhenti? Saya nampak awak semua bangun awal dan balik lambat. Saya sibuk sangat sampai terbalik-balik dan tak cakap pasal letak jawatan. Saya nampak awak sangat suka kerja ni. Saya tak ada sebab untuk awak tinggalkan perkara yang awak suka. Yan Fei, awak betul-betul jumpa orang baik. Sayangnya saya ni pengganti. Tapi untuk rasakan kebahagiaan awak, saya dah puas hati. Zhao Wuji ini betul-betul pukul kuat. Tunggu J, saya pasti akan buat mereka menyesal. Aduh, perlahan. Gu Mingyu, saya nak letak jawatan. Awak dipecat. Oh, bagus. Awak boleh dapat pampasan N+1. Saya dengar awak dan Zhao Wuji akan adakan majelis perkawinan baru minggu depan. Ya, tapi saya tak akan jemput awak. Oh, saya kakak awak. Terserah pada awak nak jemput atau... Oke, kemudian awak datang. Meja tempat cinta rahasia gagal. Hai awak. Cinta rahasia gagal. Apa maksud awak? Dia cakap karut. Jangan percaya. Aduh,
sakit. Ayah, awak mesti tolong kami. Kalau awak cakap tentang uruskan Zhao Wuji, lupakanlah. Kenapa pula? Saya tak mampu nak menyinggung. Dia tak bunuh kita kali lepas. Semuanya berdasarkan muka Zhong Ying. Kalau kita hanya uji batasnya, saya takut keluarga Zhong akan lenyap. Jangan risau, Ayah. Kali ini tak apa. Kenapa pula? Tukang tilik kata, Zhao Wuji, dia tak akan hidup 2 bulan. Apa? Ayah, kau ingat kau dah dapat sandaran yang kuat? Peramal kata Gu Mingyu yang sentiasa senang laluannya. Tapi peramal tu pun mungkin tak boleh dipercayai. Ini semua karut feudal. Percaya atau tak Zhao Wuji duksin, cuma dia mungkir janji. Gu Mingyu pun percaya. Setiap kali dia mulakan proyek baru, dia akan suruh peramal ni buat kiraan. Supaya dia boleh terus berjaya. Ia betul-betul dalam keadaan tidak menentu. Ming Yu budak ni, dia memang kurang ajar, tapi sekarang dia jadi usahawan dan pelabur teratas di negara ni. Aku rasa ia pun tak saintifik. Kau nak aku buat apa? Kita tengok pertunjukan yang best dulu. Sesuatu yang besar akan berlaku di Sungai Jintai. Berita dari stesen ini baru sahaja. Sebuah tapak pembinaan runtuh berhampiran Sungai Jintai. Untuk butiran, sila lihat laporan yang dihantar oleh wartawan kami dari tempat kejadian. Kenapa nama tempat Sungai Jintai begitu biasa? Omong-omong, ini dalam novel Gu Mingyu, melepaskan tembakan pertama untuk menjatuhkan Zhao Wuji. Tapi bukankah itu berlaku 5 tahun kemudian? Adakah kerana campur tangan saya? Kau begitu terburu-buru nak cuba baju pengantin? Suami, kenapa tak buat majelis kahwin dulu? Bukankah semua perempuan nak majelis kahwin besar? Dia tak nak buat. Kau tak nak orang tahu yang dia istri aku? Baiklah. Jangan fikir pasal tu. Aku tak sasarkan kau. Baiklah. Hei dan seterusnya. Kau nak pakai tali leher? Baiklah. Jantung dia berdegup. Ada apa? Nadi stabil. Kenapa jantung awak tak berdegup kencang? Jantung saya berdegup. Kalau jantung awak tak berdegup, awak akan mati? Tak, saya menari laju. Betapa anehnya keinginan lelaki untuk menang dan kalah. Muliakah menari laju? Saya tak percaya. Betul-betul laju. Ada masalah dengan jantung awak? Awak nak pergi hospital? Novel tak kata Zhao Wuji ada penyakit jantung. Kalau dia mati, saya akan mati juga. Saya oke. Hai. Kenapa awak rasa dia marah? Tapi tak apa. Perkara paling penting sekarang ialah saya kena fikir dulu macam mana nak hadapi bangsat Guming. Puan, tiada perasaan untuk awak. Sebelum sinestesia, saya pikir kata-kata manis yang dia ucapkan adalah kerana degupan jantung. Tetapi sekarang saya dapati dia boleh kekalkan muka yang tenang. Mengucapkan kata-kata itu tanpa degupan jantung. Mungkin dia menerima saya kerana dia menerima nasib saya. Bukan kerana saya benar-benar suka. Adalah normal untuk ada jurang antara awak dan dia. Awak berdua masih tidur di 2 bilik. Inikah yang patut dilakukan oleh pasangan normal? Lelaki patut mengambil inisiatif. Tidak kira betapa tebal muka dia. Awak perempuan kan? Macam mana dia boleh terus menyebut perkara macam ini? Betul? Saya ada sesuatu. Engkau pergi dulu. Jangan pergi ke Sungai Jintai kebelakangan ini. Kenapa? Sungai Jintai hanyalah Hela Gumingyu untuk mengalihkan perhatian. Matlamat sebenar dia ialah untuk membakar gudang pinggir bandar.
Itu terlalu jauh. Dia hanya nak jumpa saya setiap hari. By the way, apa yang awak cakap tadi? Ini, Untuk kegunaan sukan sahaja, ia mengesan degupan jantung. Awak keberatan tak nak kongsi bilik dengan saya? saya keberatan. Baiklah, Oh, saya tipu awak. Awak ada suami yang begitu kaca. Saya dah lama nak tidur sebilik. tiada pergerakan. Awak langsung tak nak tidur sebilik dengan saya. Mana mungkin? Saya paling sayang awak. By the way, awak nak pergi ke gudang pinggir bandar dulu? Awak Oh, pergilah kau. Pergi periksa. Saya risau. Bahaya kebakaran. benda kecil nih, tak perlu saya periksa sendiri. Baiklah, jom. Oke, saya pergi. Terima kasih suamiku. Saya sayang awak paling. Sampah pun tak boleh cari orang untuk bakar. Apa yang saya boleh bantu? Zhao Wuji nih, macam tahu. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Zhao Wuji nih kejam. Buat banyak perkara jahat. Tak ada bukti ke? Saya tak percaya. Giliran ayah saya. Oh, Ying, pokok yang besar menarik angin. Saya dengar orang kata sekarang, ramai yang nak berurusan dengan Encik Zhao. Awak pun kena berhati-hati sekarang. Semua ni macam musang tua main sembang dengan saya. Tapi awak kahwinkan saya dengan keluarga Zhao. Oh, ayah tak boleh buat apa. Oh, saya sekarang. Saya jumpa seorang pendeta tahu baru. Dia kata, selagi awak bagi dia maklumat orang yang dibunuh oleh Encik Zhao selama ini, dia boleh buat satu persatu. Hilangkan hantu-hantu tu. Ini bukan plot novel asal. Dan dengan IQ Gu Mingyu, saya langsung tak dapat fikirkan muslihat jahat macam tu. Nampaknya, Zhong Xuan dan lelaki tua ni adalah dalang di sebalik tabir. Betul ke? Betul ke? Okey, esok saya senaraikan untuk awak. Okey. Sekarang awak nak buat kecoh pasal ni, saya bagi awak yang besar. Apa yang ayah awak buat nih? Ayah, saya tolong awak kumpul rekod jenayah Zhao Wuji. Semua yang dia kumpul adalah rekod saya. Macam mana boleh jadi? Aku dah buat semua tuh. Dia hanya letak nama aku tukar kepada nama Zhao Wuji. Cuba periksa yang di atas. Akulah yang jumpa. Dia cuba nak bunuh aku ke? Ayah aku buat nih untuk kebaikan kita. Kau nak uruskan adik perempuan kau kan? Betul? Kau langsung tak nak urus dengan Zhao Wuji kan? Mingyu, kau cakap apa nih? Kau betul-betul fikir aku bodoh ke? Aku dengar apa yang berlaku hari itu. Pada malam hari jadi adik perempuan kau, dia lari ke bilik Zhao Wuji tengah malam nak sambung balik hubungan dengan dia. Itu fitnah. Tak ada apa-apa pun. Si Jalang Zongying yang bagi kau ke? Kau beritahu akulah. Kau bercinta dengan Zhao Wuji kan? Mingyu, aku hanya cintakan kau. Kalau tidak, biar aku kenapa-napa petir. Kau anak sulung Zhao Wuji dalam kehidupan lampau kan? Yang kau nak hanyalah duit aku. Kau tengok Zhao Wuji. Kau sanggup mati dengan dia kan? Mingyu, boleh kita kahwin? Oke. Kita akan kahwin minggu depan. Oke. Zongying, tak cukup kau ambil Zhao Wuji aku. Sekarang hubungan aku dengan Gu Mingyu pun dah hancur. Kau nak aku mati ke? Oke, bagus sangat. Zongying, siapa yang tak ada kelemahan lagi? Mak Cik Sun, dah waktu makan. Anak baik. Ying lapar ke? Ibu dah suapkan kau makan malam. Mak Cik Sun, nih, untuk Mak Cik. Ambil. Anak baik. Datang terlalu lambat. Luka dah dijangkiti teruk. Saya takut jari telunjuk tak boleh diselamatkan. Sakit ke? Tak sakit kalau awak tiup.
Sakit ke? Tak sakit. Tak sakit kalau awak tiup. Mak saya meninggal masa saya 3 tahun. Rupa-rupanya, rasa disayangi mak adalah perasaan. Kenapa awak nampak macam Aying kita? Ying tak makan. Ah, Ying lapar ke? Mak nak masak untuk awak. Mak salahkan saya. Sayang, jangan menangis. Sayang baik. Oh, Ying, awak akhirnya balik. Hari ini hari kakak dan abang ipar awak balik. Mari kita berkumpul sebagai satu keluarga. Siapa keluarga awak? Oh, Ying, tidak kira apa yang berlaku sebelum ini. Kita semua adalah saudara-saudara. Macam mana awak boleh cakap macam tu? Ibu saya sudah sakit mental selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun dalam keluarga ini yang tidak tahu. Dan saya tidak harap awak jaga dia sendiri. Lagipun, semuanya karena awak. Tapi Jong Xuan, awak bully orang yang sudah tidak waras. Seronok ke? Saya anggap Mak Cik Sun sebagai orang yang lebih tua. Sebagai anak perempuan, awak tidak pedulikan dia. Saya bawa dia balik rumah dan bermain dengannya. Awak masih tidak bersyukur dan dia tidak sedar akan dirinya sendiri. Letakkan penyepit logam di atas gas. Zong Ying, awak buat apa? Awak fikir saya dah mati? Oh, baiklah, Ying kita sekeluarga. Kenapa awak buat macam ni? Ayah, sekarang baru ingat kita sekeluarga? Masa awak hantar mak saya ke hospital mental? Kenapa tak ingat yang kita sekeluarga? Masa awak tak pedulikan hidup saya dan suruh saya kahwin? Kenapa tak ingat yang kita sekeluarga? Bukankah awak cakap jangan sebut lagi? Lagi bukankah awak sekarang seronok dengan Encik Zhao? Kita seronok, tapi saya tak boleh halang orang lain daripada terus fitnah saya. Siapa yang sakitkan awak? Awak nih, macam mana sekarang nih? Buka mulut tutup mulut. Siapa yang sakitkan awak? Awak sendiri tahu. Okey. Jadi cakap, apa yang awak buat balik ke rumah mak awak hari ini? Saya rasa awak bukan balik untuk teman kami ke Kenduri. Luka mak saya dijangkiti. Nak potong jari telunjuk. Saya nak juga satu jari Zong Xuan. Awak tak ada bukti saya buat. Jong Ying, saya nak awak tengok dulu sebelum gila. Jong Xuan ni perempuan siapa? Perempuan siapa? Semua orang di sini. Kecuali awak yang ada malam itu. Orang yang dicintai istri awak bukan awak. Tanduk awak dah tinggi macam gunung. Awak. Kenapa awak di sini? Awak menangis dan marah. Sukar untuk saya tidak merasakannya. Nampaknya seperti tutor keluarga Zong. Zong. Ada sesuatu yang tidak kena. Zhao Wuji, bukan hak awak untuk menuding jari. Awak diam. Encik Zhao, buat awak ketawa. Saya pasti akan mengajar gadis kecil itu satu pengajaran nanti. Jangan menoleh ke belakang. Saya nak sekarang. Zhao Wuji, awak. Apa sekarang? Puan kata, minta jarinya. Kenapa awak hina saya berulang kali? Saya tak nak hidup lagi. Xuan, awak buat apa? Zhao Wuji, adakah awak berbaloi untuk orang macam tu? Jong Ying, apa bagusnya dia? Dia dah berlutut dan menjilat saya selama lebih 10 tahun. Barang murah macam tu. Kau suka sangat. Tolong saya. Zhao Wuji minta maaf sekarang. Isteri. Aku tak nak buang masa dengan mereka. Bangun. Pergi, buat. Kau makan apa, Ayu? Bangun. Maaf lambat. Tepat pada masanya. Lebih baik kau pilih salah satu jari kau.
Ayah, kau tak boleh buat begini. Aku anak perempuan kau. Bapak mertua, kalau kau buat begini hari ini, kami akan putus hubungan dengan kau. Kenapa kau provokasi dia? Ayah, Kau sukakan Gu Mingyu? Kenapa tiba-tiba tanya nih? Bagus, sangat bagus. Bila sebut Gu Mingyu, jantung aku berdegup laju. Kau masih sayang dia? Aku suka dia sebab lawaknya. Dia di mata aku orang paling menjijikkan di dunia. Tiada siapapun. Aku rasa Gu Mingyu takkan berputus asa. Kita masih perlu berjaga-jaga. Aku nak bunuh dia. Tak boleh. Walaupun aku pun nak bunuh dia. Kau tak boleh buat macam tu. Ya, aku tak salahkan kau. Aku tak berani cari kau. Itu buat kau jatuh cinta dengan sampah sejak kecil. Kau tak ada kemampuan untuk cinta sekarang. Ini semua salah aku. Apa masalah kau? Tak ada apa-apa. Kenapa orang ni jadi pelik ke belakangan nih? jika ini berterusan, lambat laun kita akan dibunuh oleh pasangan ini. Jika mereka saling bergaduh, hanya rapuh. 1. Ada lubang untuk masuk. Tetapi jika mereka digabungkan, kita tidak sepadan dengan mereka. Adakah awak ada cara untuk buat Zhao Wuji benci Zongying? Lelaki semuanya gatal. Dia mungkin tidak suka saya. Bukan bermakna, dia suka perempuan lain. Cemburu ialah buat seorang wanita rasa posesif terhadap awak cara paling mudah. Wanita cantik yang dihantar oleh Zhong Xuan. Kita sebenarnya tak perlu halau sesiapa. Apa maksud awak? Memandangkan dia dihantar oleh Zhong Xuan untuk menggoda awak. Jadi, mari kita bermain dengannya, Puan Gas. Adakah ia membantu? Cuba dan awak akan tahu. Encik Zhao, mari kita mulakan. Temu duga. Jangan berada di tengah-tengah tempat yang sunyi. Jauh. Mari kita pergi ke ruang tamu. Temu duga di sini sahaja. Tapi ada seseorang di sini. Kalau tak selesai, saya pergi. Tak apa. Yang awak perlukan hanyalah seseorang. Kumpulan Zhao telah berkembang dengan baik sejak kebelakangan ini. Ini juga tidak dapat dipisahkan daripada kebolehan membuat keputusan Encik Zhao. Saya ingin bertanya kepada Encik Zhao, dalam keputusan-keputusan lepas, adakah apa-apa yang awak lebih menyesal? Ya, Contohnya, berkahwin. Saya menyesal berkahwin. boleh awak cakap nih di depan istri awak? Saya menyesal berkahwin. Siapa panggil saya? Wartawan Zhou, takkan awak tak ingin tahu kenapa saya menyesal berkahwin? Saya ingin tahu. Beritahu saya. Wartawan Zhou, ada beberapa perkataan yang tak selesa untuk dikatakan di hadapan istrinya. Mari kita pergi ke tempat. Encik Zhao, di mana kita nak bincang? Balik. Encik Zhao nampak ambil berat pasal perasaan istri dia. Nampak macam aku ambil berat ke? Macam itulah. Apa-apapun, aku tak video dengan mak aku hari ini. Aduh. Awak oke ke? Saya oke. Awak macam mana? Saya oke. Kenapa dua ni rasa sakit? Mereka ada empati. Aku pun tak pasti pada mulanya. Tapi, setiap kali jam tu sakit, Zhao Wuji pun rasa tak selesa. Maksudnya, selagi kita bunuh Zongying, Zhao Wuji pun mati. Jangan buat tanpa henti. Ayah, kau mesti tolong aku dengan ini. Kami dan Zongying hanya boleh hidup sebagai pasangan. Macam mana kalau kita berdua hidup? Nikmati usia tua kamu. Ibu Zongying baru-baru ini
dijaga oleh Zhong Ying, semakin pulih. Teruskan begini. Adakah dia ada peluang untuk sembuh? Macam mana kalau aku bersaksi bahwa aku bunuh anaknya? Tidak, aku tak boleh biarkan Zhong Ying dan yang lain hidup. Macam mana, Ayah? Kau dah buat keputusan? Oke, ayah sokong kau. Terima kasih, Ayah. Aku dah tahu. Saya paham. Ayah saya ada leukemia. Macam mana boleh jadi begitu tiba-tiba? Novel tak sebut langsung tentang penyakit Zhong Qingxiang. Lelaki ini adalah contoh panjang umur orang jahat. Dia nak saya derma sumsum tulang. Kalau kau nak, derma sajalah. Tapi sekarang badan aku bukan milik aku seorang. Kalau aku cedera, aku takut kau pun akan cedera. Kalau aku cedera, kau masih sanggup kejar? Kau masih sudi menderma? Dia tak sepenting kamu. Masih tiada perubahan. Tapi saya sangat puas hati dengan ayat ini. Saya tiada niat untuk menderma. Kau tak perlu risau tentang saya. Dalam kehidupan lepas, saya terbunuh ayah kamu secara tidak sengaja. Dalam kehidupan ini, saya tak akan biarkan kamu menyesal tentang ayah kamu. Macam mana dengan ayah dan ayah? Ia berbeza. Yan Fei ada ayah yang baik, tapi Zhong Ying tak. Rupa-rupanya sebab ayah saya jahat. Saya rasa saya lebih penting daripada ayah saya. Hei, Bukankah itu hanya pura-pura untuk Zhong Ying? Kenapa ambil serius sangat? Dia sebenarnya datang sendiri untuk menderma sumsum tulang. Saya tak buat. Macam mana Zhong Ying mudah percaya? Aduh, jangan risau. Saya akan ubah keputusan ujian jadi tidak sepadan sumsum tulang. Dia menderma sumsum tulang ini. Ini dia, tidak sepadan. Ini dia, sumsum tulang tidak padan. Saya cadangkan awak coba cari padanan daripada ahli keluarga terdekat. Saya ahli keluarga terdekat. Mustahil. Apa? Semasa bapak kandung awak tinggalkan saya dah mengandungkan awak. Jadi, saya terpaksa cari Zhong Qingxiang yang istrinya tengah hamil. Buat dia percaya anak itu miliknya. Saya bukan anak sulung. Tak hairanlah Zhao Wuji tak nak saya. Kenapa tak cakap awal-awal? Bukankah saya nak bagi awak sebuah rumah? Anak, dialah Zhong Qingxiang yang tinggalkan saya demi tolong anak perempuannya. Kenapa saya tak boleh biarkan dia besarkan anak saya? Jangan risau, Mak. Saya akan bantu awak jaga rumah ini. Demi apapun. Ying, kau akhirnya sudi jumpa ayah. Ayah, betul kau ada leukemia? Tentu betul. Kalau gitu, saya bawa kau ke hospital Zhao sekarang. Coba. Kau tak percaya ayah. Saya pun nak percaya kau. Tapi, kau tak layak dipercaya. Ini kesikap yang patut kau tunjuk sebagai anak. Ayah sakit, kau langsung tak cakap sepatah pun. Datang terus cakap ayah tipu kau. Kenapa ayah nak tipu kau pasal benda macam ni? Bukannya kau tak pernah tipu saya? Jangan main-main, ya? Kau dah lupa macam mana abang saya mati. Ahau, mati dalam kemalangan kereta. Saya hantar rambut hitam ke rambut putih. Kenapa kau nak bangkitkan benda ni? Abang saya dikejar orang kau. Meninggal dalam kemalangan. Kau merepek. Sebelum kau tahu, kenapa saya tak pernah cakap pasal ni? Sebab saya tak pernah ada bukti. Bukti apa? Kau bunuh datuk saya. Selepas abang saya tahu, dia nak lapor kau. Akibatnya, dia dikejar dan dibunuh oleh orang kau di tengah jalan. Kau ni sial. Sekarang bukti ada dalam telepon saya, kau tak boleh nafikan. Kemudian ibu saya juga tahu kebenaran. Kau takut dia akan cakap benar. Mereka masukkan dia ke hospital sakit jiwa. Buat dia gila. Kau kahwinkan aku dengan keluarga Zhao untuk bunuh aku? Kau cakap mengarut. Zhong Ying, macam mana kau cakap dengan ayah? Zhong Xuan, kau pasti dia bapa kandung kau? Apa merepek yang kau cakap nih? Apa maksud kau? Kau kena tanya yang ketiga, aku baru tahu baru-baru ini. Dia bukan anak kandung kau.
Selama ini, kau selalu jadi orang yang ambil kesempatan membantu orang lain membesarkan anak mereka. Haha. Xiaolan, apa yang dia cakap tuh betul ke? Dia cakap mengarut suami, jangan percaya. Mengarut ke? Boleh kau buat ujian DNA? Aku tak buat. Aku tak buat. Shuang anak aku Shuang. Dia mesti anak aku. Zhong Qingxiang, kau bunuh bapak mertua kau dan anak kau sendiri. Akibatnya, anak yang paling kau sayang, tak ada kaitan dengan kau langsung. Semua anak yang berkaitan dengan kau telah kau bunuh. Kau masih anak aku. Aku lagi bukan hantu mementingkan diri sendiri. Macam Hahaha, aduh, aku dah cakap, tak patut aku cakap karut dengan kau. Kalau kau bunuh dia, Zhang Wuji pun akan mati. rupanya kau tipu aku hari ini. Bukan nak derma sumsum tulang, tapi nak bunuh aku. Ya, kenapa? Zhong Ying, jangan salahkan kami kejam. Kalau kami tak bunuh kau, cepat atau lambat, ia akan bunuh aku. Kau pikir lebih sangat? Supaya dunia tak hancur. Aku tak pernah niat nak bunuh kau. Apa yang kau cakap nih? Tapi tak apa. Dari saat kau melangkah masuk rumah kau hari ini, dan kau dah mati. Kau tak takut Zhao Wuji akan buat sesuatu dengan kau? Kau ada perasaan dengan Zhao Wuji. Kami semua tahu tuh. Apa? Zhao Wuji dah dikurung di rumah oleh orang aku. Dia tak boleh keluar. Tak boleh selamat. Bunuh kau je. Kau semua akan mati. Kenapa awak di sini? Tiada siapa boleh menahan saya kecuali cinta. Kenapa ini berlaku? Awak teka? Kenapa awak tahu rahasia sinestesia Zhao Wuji? Sebab wartawan Zhu, dia beritahu saya. Adakah awak sengaja beritahu dia? Kalau tidak, rahasia hidup dan mati. Aku akan cukup bodoh untuk biar orang lain tahu dengan mudah. Apa yang awak cakap dengan mereka? Pemenang atau yang kalah? Bunuh kalau awak nak. Aku tidak akan bunuh awak dengan tangan sendiri. Polis akan datang. Kenapa? Kenapa? Saya tak boleh buat apa-apa dengan betul. Apabila awak pegang pisau pada orang yang tidak bersalah, awak bukan lagi protagonis dunia ini. Aura protagonis akan hilang dengan sendirinya. Istri saya hebat. Suami saya juga. Semua orang kata awak pembunuh. Tapi sebenarnya, awak hanya menyelesaikan beberapa orang jahat yang telah melakukan perkara jahat. Hidup bertahun-tahun. Perkara paling akhir yang saya pedulikan ialah nyawa saya dan nyawa orang jahat. Juga dalam novel, orang jahat macam Gu Mingyu boleh mengaku sebagai cahaya keadilan. Kenapa Zhao Wuji tak boleh jadi orang baik? Kalau begitu, karena saya bukan orang jahat, boleh awak tertarik pada saya? Sudah tentu. Saya selalu sukakan awak. Selalu sangat teruja. Penipu kecil. Awak percaya saya? Saya betul-betul tak tipu awak. Saya selalu sayangkan awak. Sayang awak sangat. Awak percaya saya? Percayalah saya. Saya hanya percaya pada data. Data apa? Tak nak bagi tahu. Ayuh, beritahu saya. Awak beritahu saya. Beritahu saya. Awak ialah Yan Fei. Kamu adalah Yan Fei. Baiklah, kau masih hidup. Ini adalah dunia fiction. Kau dan aku pada asalnya bersendirian. Perihal mana yang datang dulu? Kau masih ada, aku dulu. Aku pun tak ingat. Macam mana kejadiannya?
nak mulakan perjalanan antara kau dan Zhao Wuji pada zaman dahulu. Apa maksud kau? Zhong Ying dan Yan Fei sebenarnya aku. Baiklah, tiada seorang pun antara kita pengganti sesiapa. Kita sepatutnya hanya seorang. Kau nak pergi? Aku memeluk erat paha Zhao Wuji. Memang nak baring. Dunia purba sangat kejam. Lebih baik aku perlahan-lahan. Baiklah. Kenapa tolak aku? Fluktuasi besar. Ada apa? Tiada apa.